Kita ada berapa orang dah ni Berapa orang dah ada? Tadi ramai mana pergi yang lain? 1, 2, Tak 3, tahu. 4, 5. 5. Tadi macam ramai je. Tak kuat tau lain dorang. Tu lah. Line pun boleh jadi line problem juga Muka saya nampak tak? Nampak. Saya ganggu dengan ni. Muhammad Aikal phone berat. Phone berat. Samalah phone berat. Aikal. Phone berat ringan kan Dia punya RAM. Kita nak online ni bukan apa. Yang pertama, kalau awak ada soalan, boleh tanya terus kan. Jadi saya boleh jawab terus. Kalau tanya dalam tu kan nak jawab je panjang, nak menaik-menaik tu. Susah kan. Bila ada macam ni senang lah kita type-nya. Nanti boleh tengok video. Sambil saya boleh jawab lah. Lagi masa kelas susah kan nak jawab. Kita tunggu yang lain Baik. Okay. Saya sebenarnya boleh je bagi dalam bentuk, saya dah buat dah pun dalam bentuk video, tapi saya tengok yang view tu ramai yang tak tengok kan, view. Jadi masalah juga. Saya beranggap kalau letak dalam YouTube, pelajar boleh ikutlah, follow lah, tengok kan, belajar sambil-sambil. Tapi masalah juga kalau macam tu kan, masing-masing tak buka tengok, kemudian yalah, kita banyak kenggangan sekarang ni. Masalah kita tak boleh keluar satu, kemudian nak install software yang ada beberapa orang lah. Yang saya pun tak wajibkan lah untuk install software tu. Cuma saya bagi pilihan pada pelajar. Pelajar boleh sama ada nak pakai bentuk Omron atau yang dalam video yang saya buat tu Omron ataupun Siemens logo. Jadi sebenarnya saya nak bantu pelajar buat PTA tu. Kalau kata tak dapat buat dalam bentuk fizikal, maksudnya kita buat dalam bentuk software. Itu punya cara dia sebenarnya. Ini dah ada 4 ni, tinggal seorang lagi dah lari lah. Tak apa. Saya rakam ni nanti untuk kemudahan yang lain lah. Kalau boleh tengok. Ada tengok yang sebelum ni? Jadi video yang sebelum ni? Tak dengar lah. Belum tengok lagi. Belum tengok lagi? Dia kena masuk stream tu. Kena masuk stream. Yang ni nanti saya tengok dia punya, dia simpan kat mana, nanti saya akan letak dalam grup kita lah. Jadi ini adalah kelas kedua. Sebenarnya kita ada 3 kelas ni untuk UPS ni. Saya tak boleh terangkan panjang sebab bila saya terangkan panjang-panjang, nanti kelas akan jadi extend banyak macam pun dah 20 minit lebih kan. Sambil-sambil tu kalau ada apa pun nak chat, nak tanya masa saya terangkan nanti boleh, ataupun nak interrupt, onkan mic, boleh interrupt lah. Kalau tak ada apa-apa ni boleh offkan mic lah. Jadi satu gangguan pula kan, bunyi banyak. Okey. Saya tunggu sampai 3 suku yang tu kita run lah. Ada tak ada kita jalan lah. Yang lain tu dia akan masuk selepas tu lah. Lagi ada soalan pasal PTA ataupun pasal subjek lain? Kalau ada soalan boleh direct tu ataupun chat lah. Tapi chat ni saya yang mana saya sempat nampak nanti saya jawab lah. Yang mana ringan? Pakai ni ke atau pakai MT? Pakai Microsoft Teams yang hari tu kan lebih ringan atau pakai yang lebih ringan?
Mik. Betul yang sukanya pakai yang kita pakai Zoom yang kelas pertama. Tak dengar jawapan. Pakai yang semalam punya. Yang semalam yang lagi okey. Lagi jelas Awak selesa pakai yang mana bagi tahu je. Saya ada macam-macam apa nama software. Yang saya invite awak ni macam-macam software. Boleh guna Google Classroom boleh, Microsoft Team boleh sebab semua tu di bawah apa nama JPM. Jadi kita boleh pakai yang mana-mana satu. Free untuk kita kan. Macam Zoom kan nak pakai boleh je. Tapi kan itu ada kata Zoom tak boleh pakai, nanti dia ambil kita punya data sebagainya tu. Jadi tak naklah benda-benda tu berlaku kan pada awak kan. Jadi kita hold sekejap. Tapi semalam berita kata Singapura dia pakai je untuk dia punya education dia. Dia pakai je Zoom tu. So tak ada masalah pun. Okey, kita dah ada 7 orang. Sementara kita tunggu tu, saya rasa kita dah boleh mulakan kelas kot. Nanti soal jawab nanti kita buat kat hujung dia. Okey Siapa-siapa nak interact, nak masuk, ni pun tak ada masalah. Boleh interact. So saya pergi ke kita punya slide. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah. Slide ni adalah sambungan daripada yang kita dah belajar lah. Yang kita dah belajar yang nombor 1. Tapi ini saya buat slide yang kedua, sambungan dia. Ni bahagian 2 sambungan. Kita ada 3 bahagian, nanti saya akan buat sekali ke kelas untuk bahagian 3. Nampak tak slide saya? Nampak tak slide? Nampak. Besar ke kecil? Telefon saya kecil, nampak kecil lah. Dia dapat penuh lah, tak ada gangguan lain lah. Ada nampak. Okey. Boleh kat atas sikit. Atas sikit. Kat atas sikit slide dia. Ataupun ajak saya buat slideshow lah kalau gitu Ini dalam slideshow ke ada nampak yang sebelah tepi dia? Tak ada, just macam kat atas. Dia nampak sekeping sajalah. Sekeping je. Okey, nampak sekeping. Okey. So kita mula okey. Kalau tak nampak, bagi tahu nanti Sekejap. Hello? Okey. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita. Terima kasih kerana join kelas. Yang mana masuk tu teruskan masuk kita akan mulakan kita punya bahagian 2 untuk pembelajaran sistem berkala kuasa tanpa gangguan atau interruptible power supply UPS. Macam beritahu yang sebelum ni, UPS ni ada macam-macam, dia punya tajuk besar, dia bukan tajuk kecil. Walaupun dekat kita punya nota khusus tu nampak macam 3-4 line je, tapi sebenarnya UPS ni tajuk dia besar. Dia ada pengiraan, dia ada macam-macam. Jadi yang saya nak request sikit yang pembelajaran kita yang sebelum ni, yang hari Isnin tu, itu kita belajar tentang kaedah kendalian UPS. Kita ada online, kita ada offline dan kita ada interaktif. So yang hari ni kita tengok jenis-jenis UPS. So jenis-jenis UPS ni dia sebenarnya berkait dengan topologi UPS tu sendiri. Nanti kalau tak faham perkataan topologi tu, nanti saya dah cerita kan macam mana kita nak cari dekat Google pun boleh, kita nak cari dekat Word pun boleh, kita find topologi tu macam satu kita kata kaedah lah. Kaedah macam nanti saya terangkan satu-satu. Kemudian kita belajar hari ni, kita akan tengok pada pemilihan sistem UPS tu sendiri. Okay. So jenis-jenis UPS
sistem UPS dibahagikan kepada dua. Biasanya dibahagikan kepada dua. Satu jenis unitary dan satu jenis parallel. Okey. Jenis unitary ni, yang kita kata topologi jenis unitary ni, dia digabungkan. Dia ada digabungkan. Kalau ada 4 kuasa yang digunakan dalam tu, punca tenaga yang digunakan dalam tu, so UPS ni akan bekalkan ke 4 lah. 10 kilowatt, 20 kilowatt, 50 kilowatt. So unity ni dia akan campur semua. Dia akan campur semua sekali. So dia jenis dia berpusat. Dia berpusat. Kalau yang jenis parallel ni dia jenis lebih kepada kaedah penyusunan secara parallel. Dia menurun. Maksudnya dia keluaran dia ikut satu-satu. Dia tak macam unitary tu dia boleh gabung semua. 50 kilowatt pun pakai point yang sama, 20 kilowatt pun pakai point yang sama. Tapi parallel ni dia pakai point yang berasingan. Cuma unitary ni biasanya dia ada dia dalam bekalan dia macam, kalau kita tengok dia macam ada kita belajar tentang autotrans. Dia ada gegelung autotrans, ada beberapa yang disusun dalam keluaran tu disusun berapa kilowatt keluaran dia kan. Tapi untuk parallel dia fix satu-satu. Nanti saya akan tunjuk satu persatu lah akan datang. So bawah ni saya dah tunjukkan gambar sebelum ni, bentuk-bentuk UPS, small UPS, high capacity UPS dan flywheel UPS. Kalau rasa laju nanti bagi tahu tolong bagi tahu kalau laju sangat ataupun tak faham, boleh bagi tahu. Tuan. Ya. Yang left tadi internetnya slow. Tak apa. Saya dah rakam ni. Nanti rakaman ni kita masuk dalam grup. Cuma yang kali ni siapa yang boleh masuk, kita masuk. Kita kalau ada soalan boleh tanya. Tak kisah. Okey tuan, okey. Nak tanya berkenaan dengan PTA ke, nak tanya subjek lain, kita jawab masa tu. Okey. Untuk pemilihan sistem UPS yang tadi clear Clear. Tuan, slide. Tak nampak. Slide. Tak nampak? Semua orang tak nampak ke? Slide tak nampak tuan. Tak nampak. Sekarang nampak apa? Nampak muka tuan je. Nampak tuan je. Tukar lagi. Kalau macam ni? Tak boleh mana slide-nya. Kalau macam ni? Sama juga. Sama juga. Oh, ya ke? Tak nampak tuan. Okay. Sekejap ya. Macam mana boleh nampak muka ni pula? Okey, saya buat macam ni lah. Kalau macam ni? Okey, baru nampak. Nampak. Cuba nampak. Nampak semua sekali lah. Nampak. Nampak. Yang ni sekali lah. Okey, nampak. Naik. Nampak jelas. Okey. Tadi tu saya masuk seorang ke? Awak tak nampak ke? Tuan tu. Tadi tuannya. Tak cakap, tak nampak. Dekat saya nampak je. Okey, kita ulang semula yang tadi apa yang untuk hari ini kita akan belajar tentang jenis UPS dan juga pemilihan sistem UPS. Okey. Yang tadi jenis-jenis UPS tadi saya terangkan tadi berkaitan dengan pembahagian jenis topologi bagi UPS. Jadi kita ada jenis unitary dan juga parallel. Unitary ni yang seperti yang saya terangkan tadi, unitary ni dia disatukan dalam satu keluaran. Maksudnya satu keluaran tu boleh ada beberapa beberapa pecahan keluaran tertentu. Maksudnya dia tapi point ni satulah. Di situ kalau kita kata kita nak 10 kilowatt keluar pun boleh, kita pakai point yang sama. 20 kilowatt pun boleh sama. Okey. Tapi dalam bentuk autotrans. Ingat lagi tak autotrans? Saya belajar autotrans. Motor. Motor, kalau motor. Kalau motor kan ada autotrans, lepas tu rotor resistant. Tahu. Kan, dia autotrans tu dia ada bentuk gegelung. Ada bentuk gegelung kan. Dia bila kita onkan
kawalan motor tu dia ada 2-3 dia ada macam kita kata tukar gear kan. Dia change gear tu kan. Dia nak jalan berapa running betul baru dia tukar dia punya speed untuk motor tu. Ada kan? Jenis tu itu adalah kita contohkan jenis unitary untuk UPS. So bekalan tu dia boleh lompat-lompat lah. Tapi dia satu keluaran. Yang jenis parallel ni dia keluaran dia satu-satu. Macam ni, macam small UPS ni, dia keluaran dia satu. Kalau unitary ni dia satu keluaran, macam contohnya sebelah high capacity ni dia ada satu keluaran tapi dia ada banyak beberapa point dia boleh untuk bekalkan kuasa. Dia ada range dia dah, ada julat dia lah. Okay. UPS ni dia bekalan kuasa bantuan. Jadi dia akan bekalkan kuasa ikut tenaga yang ikut kehendak kita lah. Kalau kita nak 230 volt, dia kena bekalkan 230 volt. Cuma yang membezakan dia nanti UPS nanti membezakan adalah kapasiti bateri. Dan ada 2-3 lagi nanti saya akan terangkan apa perbezaan setiap UPS tu. Okay. So macam mana kita nak pilih sistem UPS? Nombor satu sekali kita kena pilih sistem UPS ni adalah berdasarkan kehendak sistem yang sedia ada. Contoh, yang pertama kuasa. Berapa kuasa yang kita nak gunakan? Yang kedua peraturan voltan dia. Berapa voltan yang kita nak angkat? 230, 415, macam tu. So kita kena tentukan dulu, baru kita boleh tentukan dia punya sistem UPS. Kemudian kita kena tengok harmonic distortion. Ni untuk kita kata bentuk signal lah. Kalau hairutan harmonik ni pada bentuk signal. Bentuk signal tu yang gangguan signal tu ataupun signal yang dibekalkan tu okey ke tak okey ke. Sebab bekalan dia, kalau kita tahu UPS ni disimpan dalam bentuk direct current ataupun AT. Kita kena convert dia guna penyongsang ataupun inverter untuk jadikan dalam bentuk AC ataupun rusuhan alik. Okey. Kemudian kita tengok frekuensi yang kita gunakan. Sekarang frekuensi dia samalah, kita guna 50Hz. Dia ada plus minus lah, 29 ataupun 51 Hz. Dia macam tu. Kita tentukan sebab ada negara yang pakai frekuensi lain. Kemudian kita tengok kemuatan beban lebih dia. Kemuatan beban lebih. So ada 5 perkara lah hari ni yang nak diceritakan pada pelajar. Okey, yang pertama tadi kuasa. So kuasa yang dikendaki oleh satu pemasangan hendaklah ditentukan terlebih dahulu. Tapi nak tentukan kuasa tu ada 2 kaedah. Yang pertama, kita pilih saiz sistem UPS yang nak menampung beban semasa. Maksudnya sekarang kita nak pakai untuk apa? Contoh kalau kita pakai untuk PC, so kita pilih sistem tu untuk PC. Kita pilih tu untuk PC saja. Kita tak ada nak fikir nanti lepas ni nak sambung untuk lampu, nak sambung untuk kipas, macam tu. Jadi yang kalau kita pilih sistem macam ni, dia kos kos yang ni dia akan lebih lah. Tapi kalau macam ni UPS yang nombor 1 ni, sistem UPS yang kita buat beban semasa ni dan beban tambahan lah. Beban tambahan ni kita agak-agak lah. Macam tadi saya kata ni, sekarang kita pakai PC. Lepas tu nanti kita fikir nak pakai lampu, nak pakai kipas. Kita nak pakai tambahan-tambahan lain. So yang tu yang akan menyebabkan kos permulaan untuk sistem yang pertama kuasa ni, penentuan kuasa ni tinggi. Sebab kita akan agak peningkatan penggunaan tenaga tu 20% atau 30%. Macam tu. Jadi kita bukan nak pakai untuk PC saja. Nanti mungkin akan ada penambahan untuk kita cover sistem lampu ataupun sistem smart building kita. Contohlah. So itu akan meningkatkan. Ataupun yang kedua, kita menghadkan beban tu. So, contohnya, okey, kita nak pakai UPS ni untuk cover sistem komputer kita saja, data kita saja. Yang ni murah sebab dia fikir satu. Yang tadi nombor 1 dia mahal sebab dia fikir akan datang. Okey, dia akan datang. Yang ni yang 2 kaedah penentuan kuasa lah. Ini cara penentuan ni kena tanya pada
orang yang nak pakai. Kalau kita kata customer lah. Kalau awak jadi pemasang tu kena tanya customer lah. Customer nak macam mana? Kuasanya macam mana? Itu kaedah yang nombor satu. Kuasa nombor satu kita kena tentukan. Okey. Yang kedua, peraturan waltan. Okey. Peraturan waltan yang ni mesti kita ikut panduan yang dicadangkan oleh Suruhanjaya Tenaga, TMB, ada 5 tu kan. Ada 5 badan, ada 5 rujukan kita tu, itu kena perpandukan tu. Pada kebiasaannya kita tentukan peraturan waltan, toleransi dia plus minus 1% lah. Untuk waltan tu macam 230, 231, ada 232 volt. 400 volt, 415, 416 atau 414 volt, dia main dalam range yang tu lah. Okay. Kemudian perubahan waltan keluaran juga range 10% hingga dia negatif 2% daripada nilai jumlah berkadar beban. Ni yang range ni macam kita kira 230 volt plus 10% minus 6%. Ingat tak? Kalau yang power kita, power TNB yang supply TNB, itu dia punya range dia. Tapi kalau untuk UPS dia punya range dia macam ni, plus 10% ataupun minus 2%. Dia beza sikit. Dia beza sikit. Macam kita tentukan single phase, three phase kan. Dia sama lah benda ni. Benda yang sama. Okey, kemudian kita tengok pada signal. Herautan harmoni ni adalah bentuk signal. Okay, arah herautan harmonik secara keseluruhannya hendaklah ditentukan terlebih dahulu bagi memastikan signal keluaran UPS lebih berkualiti. Harmonic distortion ni berkenaan dengan signal, kualiti waltan yang kita supply tu. Nak kita macam mana? Lagi baik kualiti yang kita supply, lagi mahal sistem UPS yang kita sediakan. Faham dia memang macam tu lah. Dia macam motor mahal, motor murah lah. Motor sama-sama kapcai 150 ataupun 130, dua-dua ada contoh jenama lah kan. Kita sebut jenama. Jenama yang A yang baik, yang mahal. Yang B jenama yang kurang mahal. Mesti ada beza kita beli ni. Dari segi kualiti dan sebagainya kan. Ini sama dengan UPS. Kalau harmonic distortion ni, kalau yang kualiti bagus, dia punya kualiti gelombang sinus itu lebih baik. Tapi pada kebiasaannya, kalau untuk komputer, kadar harmonik dia tidak boleh melebihi 5%. Maksudnya gangguan pada signal tu tak boleh lebih pada 5%. Tak apa, pelajar dengar dulu. Dia dengar macam bentuk akademik sangat kan. Lebih 5% sebagainya kan. Nanti insyaAllah habis KPND saya akan tunjukkan dekat whiteboard macam mana dia punya bentuk dia tu dengan lebih jelas lah. Okey. Kemudian kita ada yang keempat kita, penentuan dia adalah kita rujuk pada frekuensi lah. Yang saya sebutkan tadi, frekuensi dia yang biasanya kita 50 Hz. So kita kena tentukan frekuensi tu bekalan pada yang kita supply tadi, UPS tadi tu mesti dalam jumlah plus minus 1% saja. Maksudnya sama ada 51, kalau naik tinggi 51%, 51 Hz atau kurang 1%. Contohnya dia jadi 49, macam tu lah. Ini dalam peratus kita ada 50 Hz tu, 1% tu dia kira berapa yang lebih kurang 25 ya. Lebih kurang 25. Jadi 52.5 Hz ke tolak lah, 50 tolak 25 tu 47.5. Macam tu. Okay. So itu yang keempat. Yang kelima, kemuatan beban lebih. Muatan beban lebih ni pun kita kata overload lah. Overload, beban lebih ni akan dia bila ada overload, contoh overload ni kalau kita dalam electrical, contohnya kita pakai kita buat analogi analogi ni macam contoh kat soket awak, soket kat rumah tu yang kita external soket tu. Contoh awak pakai extension soket tu ada 5 port. 5 port. Awak sambung pada
satu SSO, satu soket dekat rumah. Tapi soket, disambung kepada extension soket tu ada 5. 5 tu satu pergi ke masak nasi, satu pergi ke cas handphone, satu pergi cas komputer, satu pergi kita kata setrika. Kan? Apa berlaku? Kalau pelajar rasa apa berlaku? Kita pakai satu soket je. Dia akan jadi Panas. Terbakar. Bakar. Benda yang macam ni lah yang kita kena ambil kira dalam UPS. Bila kita buat je dia akan jadi panas. Sama juga. Tapi dalam UPS dia panggil, bila kita on kan ataupun dia supply je, dia akan jadi in-crush current dia panggil. Dia tiba-tiba kita panggil arus rempuh. Dia tiba-tiba dia masuk dengan arus yang tinggi semasa dia dihidupkan. Sebab nanti yang supply yang tengah pakai ni, dia nak tukar tu, dia tukar cepat kan. Jadi tiba-tiba dia perlukan banyak untuk support. Dan kita panggil in-crush current ataupun arus rempuh. Yang ni kita kena ambil kira dalam UPS. Jadi kalau contohnya kita kena bina sistem UPS ni, kena naikkan nilai ketahanan dia, nilai dia boleh bertahan untuk arus rempuh ni 100 hingga 250% daripada arus masukan biasa. Contohnya kalau kita sediakan untuk 230 volt, kita kena pastikan UPS kita kena boleh tahan sehingga 100%, maksudnya 460 volt dia punya crush ataupun kita kata yang ni arus bukan volt. Tadi saya bagi analogi volt. Kalau kita kata kalau arus kita pakai ni yang betul ya. Arus 230 volt supply biasa soket, tapi arus yang kita gunakan banyak. Contohnya dia boleh tahan sehingga 10 kita kata kita bagi analogi 10 M. Tapi penggunaan kita kena setkan sistem UPS ni supaya arus yang dikeluarkan oleh UPS ni boleh capai 20 M. Dia boleh tahan 20 M untuk supply. Sebab kalau kata dia bagi kurang pada tu, dia akan jadi gangguan kepada beban. Jadi sistem UPS ni lagi tinggi arus ketahanan arus rempuh dia, lagi mahal UPS tu. Jadi kita boleh baca sebenarnya, tengok UPS tu, sistem yang kita sediakan tu UPS tu kan, dia punya bekalan. Kalau dia boleh tahan arus rempuh ni hingga 250, maksudnya dia tu kualiti lah, maksudnya dari segi kualiti dia lebih baik lah. Kalau kita tengok sistem UPS yang dekat komputer biasa tu, yang kita tengok kat amal komputer tu, mungkin arus ketahanan arus rempuh dia rendah. Jadi dia agak murah sikit lah. Tapi kalau kita gunakan untuk sistem yang lebih canggih, arus yang kita pakai tu, contohnya dia tak pakai 230 volt, Unalik katalah dia pakai 415, kita buat untuk bekalan kuasa 400 volt AC, tapi yang kita gunakan tinggi. Masa tu kita kena sediakan sistem UPS kita yang boleh menahan arus rempuh ni sehingga mungkin 250%. Kalau tidak nanti peralatan akan jadi rosak. Dan bukan setakat peralatan rosak, UPS tu sendiri akan rosak. Dia macam tu. Okey Okey. Okey dengar macam akademik sangat. Memanglah terpaksa lah. Tajuk akhir ni memang dia bentuk akademik pun. Nanti slide saya yang kelas saya akan datang, saya nak tunjuk macam mana kaedah pengiraan. Itu lagi satu perkara lah yang kita kena belajar lah. Okey, kalau untuk hari ni saya nak cerita sampai sekat tu je. Sebab saya nak belajar boleh faham apa yang saya nak sampaikan tadi, iaitu berkenaan dengan pemilihan sistem UPS tu. So pemilihan sistem UPS tu dia ada 5. Satu kuasa, satu peraturan voltan, satu herotan harmonik, frekuensi dan juga kemuatan beban lebih. Ni yang nak diceritakan. Jadi pelajar kena, bila nak jawab soalan mungkin akan ditanya apakah pemilihan sistem UPS. So kena ingat 5 perkara ni lah. Kuasa, peraturan, herotan harmonik ni adalah
quality signal apa nama quality lah, dan frekuensi. Kalau kita ada kuasa voltan, ni kuasa ni berapa watt lah, penggunaan berapa watt, yang ni berapa volt, yang ni berapa hertz. Yang ni adalah quality, yang C ni adalah quality signal, yang E ni adalah kemuatan berpanti, arus rempuh. Okey. Ada soalan dekat tu? Hello? Ada soalan dekat tu? Okey. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Okey. Nanti saya akan sambungkan. Okey. Yang seterusnya nanti kita akan pergi bahagian 3. Nanti saya akan ajar macam mana pengiraan. Kita ada pengiraan sikit. Pengiraan ni lah yang agak ganggu sikit lah. Tapi tak apalah. Kita sama-sama buat macam mana. Okey. Setakat ni ada soalan-soalan yang rasa nak ditanya, ataupun nak tanya soalan berkaitan PTA, ataupun ada masalah-masalah lain. Saya tuan tak Cikgu ada dalam ni kan? Kalau kata pensyarah-pensyarah ada dalam ni, kalau nak interrupt berkenaan ni pun boleh. Tak ada masalah. On-kan mic, kita boleh bincang lah. Muhammad Nur Syahmi, tuan saya ada masalah tentang PTA. Okey. Boleh on-kan mic tak? On ramai Syami. Syami boleh tanya Syami. Cepat Syami. Nak tanya. Macam PTA yang saya sebutkan tadi pada awal tadi, saya bincang dengan siapa tadi PTA ni yang saya minta awak standby. Katakanlah kita punya PKP ni dia berlanjutan terlalu lama, awak projek mungkin tak boleh jalan secara fizikal. Jadi kita boleh ubah PTA tu, kita jalan secara software. Okey, secara software. Jadi tengok video saya yang macam mana nak buat software. So nanti bab 1 pengenalan, bab 2 terminologi. Okey, terminologi sudah cerita kelas saya yang sebelum ni. Awak boleh cari daripada ambil daripada researcher yang lain. Masukkan dalam tajuk yang awak nak buat tu, mungkin tajuk yang sama, masuk. Yang ketiga tu method kan. Yang method. Kalau biasanya method tu kita masuk dengan circuit ataupun software yang kita gunakan. Tapi mungkin kalau kita tak boleh nak buat di segi physical punya projek, kita buat software. Software maksudnya nanti awak punya result nanti dalam bentuk software. So method awak buat projek itu segi lakaran, dari segi lakaran dan sebagainya. Tak payah buat ni lah projeknya. Ya, kita standby tu. Jika yang saya beritahu ni, jika kita kata benda ni berlarutan lah, dia ganggu kita sampai semester depan. Kita tak tahu apa keadaan macam mana kan. Nanti kita mungkin barang yang kita cari tak ada, supply tak ada, jadi kita kena standby. Itu yang untuk yang buat projek ni lah, projek yang berkaitan dengan PLC lah. Yang projek yang berkaitan dengan yang pergi ke site, dia kata pergi ke site, nak kena buat SOP, prosedur tu, mungkin lepas ni mungkin ada satu masalah kan. So standby lah untuk tukarkan tajuk dan sebagainya. Awak kena sendiri kena lebih, yang kata apa, bersedia lah dengan perubahan-perubahan ni. Jangan kita tunggu tengok kan, kita tak buat something kan. So kita kena buat bersedia, bincang dengan penyelia masing-masing, apa nak buat kan. Jika perkara ni berlarutan, bagi cadangan untuk menyelesaikan masalah-masalah tu. Tadi nak tengok soalan sikit. Tadi tuan beritahu mengenai UPS, semua tu biasa ada pada body UPS atau memang kita uji dulu? Sebabnya hamlet itu sudah okey. Puan Madia, sebenarnya pemilihan UPS tadi tu adalah kita nak build up sistem. Dia biasanya memang ada pada UPS tu sendiri. Tengok bahagian bawah atau bahagian belakang dia ada pada body UPS tu lah.
UPS tu dia bukan satu kita kata body macam tu macam kita ni, dia satu sistem. Di situ dia ada bateri, dia ada inverter, dia ada kita kata macam rectifier dalam tu, dia ada AVR. So dia adalah satu sistem. Maksudnya harmonik itu adalah harmonik tu dia berkait dengan signal, quality signal. So quality signal yang kita hasilkan tu jangan contohnya untuk PC dia tak boleh bawah pada ataupun atas pada 5%. Dia mesti bawah pada 5%. Maksudnya signal yang kita hasilkan tu dia tak boleh ada, kita panggil unsymmetrical punya subjek lah. Dia mesti dalam symmetrical. Dia mesti dalam bentuk orang kata apa, kalau kita kata sinus yang cantik lah, dalam bentuk yang cantik lah. Dia paling-paling pun dia ada symmetrical yang okey lah, dia bukan unsymmetrical yang subjek, dia tak boleh. Ini kalau cerita akademik sikit lah benda yang tu. Saya ada buat analogi tadi tu, analogi yang antaranya analogi yang saya beritahu tadi tu yang untuk beban arus rempur. Arus rempur tu dia sebenarnya berkait dengan current. So current tu kalau kita dah had daripada katalah kita had dia 10 ohm. So kita kena sediakan kita punya UPS tu boleh supply untuk 20 ohm. Macam saya cakap tadi lah, dia jadi beban lebih tu jika kita tak tahu apa keluaran beban yang kita kena kira lah beban keluaran yang diperlukan. Kadang-kadang macam saya bagi analogi tadi berkaitan dengan soket. Contoh macam soket, lepas tu dalam soket tu kita sambung pada external soket. External soket tu ada 5, yang dia sambung-sama dia jadi beban yang lebih. So UPS tadi kena boleh cover benda tu, maksudnya untuk keselamatan dia boleh cover. Kalau tidak nanti dia akan panas ataupun dia akan blow. Macam tu lah lebih kurang. Jadi ada soalan-soalan lain? Kalau tak nak tanya boleh chat lah, bagi tahu saya try baca lah. Okey, yang sebab saya tak ada laptop. Okey, yang tak ada laptop, okey, boleh cuba simpan dalam bentuk nota. Ataupun simpan dalam bentuk voice dalam handphone. Handphone dah ada kan? Handphone semua ada. Kalau tak ada handphone juga kena tulis tangan lah. Tulis rangka dulu apa yang nak dibuat. Sebab kita ni, manusia ni dia mudah lupa. Jadi bila kita ada satu idea, kita kena tulis. Kita kena rakam dalam satu tempat. Sama ada dalam bentuk voice ataupun dalam bentuk tulisan tangan. Kita macam contoh duduk saja ni, awak ada projek PTA. Contohnya awak nak dah tiba-tiba dapat idea nak buat bentuk projek awak tu macam mana. So terus lukiskan dalam bentuk kertas, simpan kertas tu. Nanti bila kita dah siap, nanti kita cantikkan dia punya lukisan tu, kita boleh compile sekali dengan kita punya projek. Okey, ada lagi soalan ni? Okey, nanti yang ni pasal okey. InsyaAllah saya akan set satu lagi kelas terakhir untuk UPS yang berkaitan dengan pengiraan. So kita untuk UPS ada tiga slide lah. Semalam kita cerita pasal hari Senin kita cerita pasal kendalian asas. Yang ni pelajar nampak tak yang saya tunjukkan ni? Ke pelajar tak nampak? Nampak tuan. Tak nampak? Tak, muka tuan je. Nampak saya je? Okey, saya ada. Okey. Okey, nampak. Okey, nampak So Nampak. yang Isnin kita belajar tentang kendalian asas. Ni kendalian asas. Kita ada online, offline kan, interaktif line. Kemudian secara dia punya lita dia. Kemudian dia punya sambungan lita yang kita kata online, offline tadi tu, dan juga yang berkaitan dengan interaktif. Okey, hari ni kita belajar berkenaan dengan pemilihan sistem UPS tu, macam mana kita nak bina sistem UPS tu dan apa
dia punya kehendak sistem yang kita perlu sediakan, kita perlu ambil kira lah untuk kita bina satu sistem UPS tu. Nanti insyaAllah akan datang, saya akan cuba terangkan komponen utama untuk UPS dan juga kaedah pengiraan asas lah untuk kita kata untuk kita tahu, kita tentukan keluaran UPS. Sebenarnya UPS ni besar, dia punya tajuk dia. Saya pun agak bermasalah bila saya nak bentangkan pada pelajar. Kalau kita dalam kelas mungkin lebih mudah lah untuk saya terangkan. Ada banyak benda yang saya boleh tunjukkan. Macam ni dia terhad sikit lah. Dia tak nampak nak tunjuk. Pengiraan pun saya buat dalam bentuk macam ni lah. Ni nampak kan? Beban stabil, apa semua ni kan. Ini asasnya yang saya simpan asas. Tapi saya ada juga buat beberapa rujukan tambahan untuk pelajar. Nanti pelajar boleh rujuk lah untuk ni. Kemudian kita akan belajar penyangga sistem. Pun kita belajar secara ringkas. Itu yang akhir sekali kita tengok rumusan lah. So ini kelas ni saya akan ajar pada insyaAllah nanti kita set dia punya slide dah siap, cuma kita nak jalan ni kelas kita ni. Okey. Setakat ini ada apa-apa? Tak ada tuan. Tak ada apa-apa. Okey, kalau ada apa-apa lagi boleh tanyalah. Kita boleh tamatkan kita punya kelas kita. So saya sebenarnya tak merancang untuk buat kelas panjang-panjang. Sebab tu pecahannya 3. Kalau saya buat kelas panjang-panjang nanti belajar boring. Macam video yang saya rakam tu lah, saya pun fikir juga macam pelajar mungkin boring sebab dia dengar suara je kan. Dia tak ada muzik, tak ada apa kan. Okey, tapi apa pun saya cuba untuk apa yang ilmu yang saya ada, apa yang pengetahuan yang saya ada, saya akan sharekan. Sebab saya nak bagi 100% pada pelajar supaya pelajar lebih faham lah. Saya mengharapkan kefahaman tu boleh digunakan pada masa akan datang. Bukan kata sekarang je, masa akan datang pun boleh. Sebab kita dapat feedback daripada pelajar yang dah lepas. Bila kita sentuh pasal PLC ni, ramai yang kata dekat industri dia orang gunakan PLC ni. Tapi dia orang sebab kita tak belajar sepenuhnya, jadi tak boleh nak involve. Kalau dia tahu dia boleh involve masuk PLC kan. Sebab PLC ni dia kebanyakan kilang pakai lah. Sama ada dia pakai Omron ke, dia pakai PLC ke, tapi basically dia adalah sama. Dia punya sistem dia adalah sistem yang sama. Awak faham sikit GAT, faham sikit dia punya tata rajah tangga. Okey. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Jika ada apa-apa masalah boleh WhatsApp tanyalah. So nanti kelas yang akan datang saya akan tanya ataupun saya akan tentukan dalam minggu depan, insyaAllah kita buat minggu depan lah. Saya busy, saya balik kampung. So bila nak buat kelas yang ketiga? Tak payah balik kampung lah Ustaz. PKP balik kampung apa ke Jadah kau? Bukan duduk kat kampung sekarang ni. Ada kampung lain ke selain daripada Banting? Duduk kampung, balik kampung lagi. Ada Kedah. Yang ni sekarang ada kat Kedah ke? Jangan balik. Habis orang Kedah je. Okey, saya berhenti dekat ni. Terima kasih banyak-banyak pada yang ada hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu, nanti saya setkan kemudian lah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. Halo guys. What's up guys? Gratis. Ciao. Gratis guys. Halo guys. Apa dia?
Kau nampak aku Mus? Tak nampak lah. Tak nampak. Macam mana nak bagi nampak ah? Kau tekan, lepas tu kau tekan gambar apa ni? Kamera Alah, tu. iPhone pun tak boleh buat ke? Aku bukan. Asal design muka Azim. Aku buat dekat ni lah. Anjay. Aku buat dekat ni lah. Laptop. Nampak tak? Tak nampak. Tak nampak tak? Tak canggih yang kau. Ada gambar. Nampak? Tak canggih yang kau. Tak canggih. Tak ada, tak iPhone. nampak. Kalau aku tahu iPhone ni lemah. Bodoh. Dia pakai ni kat tadi cakap. Dia pakai laptop kan? Bodoh. Pakai laptop Beban. apa? Laptop aku memang ada kamera tapi aku tak tahu macam mana nak ni. Laptop kau memang ada kamera tapi kamera rosak. Kalau tak tengok. Macam mana boleh ada Azim sial? Aku pun tak tahu. Gila dia Kau ni. tidur macam terus orang membuntat ke? Apa? Tidur seorang membuntat ke? Aku masuk guna ID dia. Shit lah. Lepas tu lag. Ya Allah. Yes. Habis buntat masuk mana? Yang tadi tak masuk kawan hati aku tu buat lah. Kau ingat sweet ke? Tukar-tukar. Kawan. Kalau aku nak pakai kau Xiao boleh je. Tak ada masalah. Oh, Orang sakai je macam tu. bodoh. Mus apa lagi stream lah terus. Apa dia? Stream terus lah. Thank you for 50 star. Aku dah Thank you for the understand. Aku dah habis stream tu. Bodoh. Mustaqim. Ai, ni Zan pula. Ni Rizwan pula ah. Alah pening. Mustaqim. Si monyet tu pula. Monyet nak balik kampung. Mana Azim ni pula? Kau dah keluar. Azmi hilang. Macam mana nak on aku punya kamera ni? Babi betul lah. On. Kau tekan kat kamera tu on. Tak pernah guna laptop tu kalau guna ni.